Vaksin mengandungi antigen yang diperoleh daripada sebahagian atau keseluruhan struktur virus atau bakteria yang telah dimatikan atau dilemahkan. Antigen dalam vaksin berfungsi untuk merangsang sistem daya lawan jangkitan tubuh membentuk imuniti terhadap jangkitan penyakit khusus. Berdasarkan pengalaman keberhasilan dari program pembasmian cacar pada tahun 1974, WHO mengadakan program mengembangkan imunisasi yang pada awalnya EPI bertujuan menjamin agar semua anak-anak menerima vaksin untuk melindungi mereka. Pada hari ini, kebanyakan vaksin adalah dalam bentuk kombinasi, iaitu beberapa jenis vaksin yang digabungkan dalam satu suntikan agar kanak-kanak mendapat perlindungan terhadap beberapa jenis penyakit dengan satu suntikan. Ia menjadikan pemberian vaksin lebih praktikal dan kurang menyakitkan. Pandemik COVID-19 memberi impak yang besar terhadap sistem kesihatan global. Terbaru, berita penemuan vaksin COVID-19 memberi kelegaan kepada semua orang di dunia termasuk Malaysia. Biarpun ada sesetengah pihak yang masih meragui keberkesanannya, namun kenyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI menegaskan vaksin COVID-19 yang akan diguna pakai tidak memberi kesan sampingan memudaratkan kepada kesihatan untuk jangka masa panjang. Bagaimana cara untuk mendidik masyarakat agar lebih memahami keperluan dan kepentingan vaksin ini? Apakah pula cara terbaik dalam memberi pendedahan dan menyalurkan maklumat yang tepat berkaitan vaksin bagi meyakinkan dan membuang keraguan masyarakat? Itu dia sedikit laporan yang sempat kami kongsikan bersama dengan anda. Vaksin bukanlah satu topik yang baru tetapi sekarang ni banyak diperbincangkan. Mungkin disebabkan COVID, tapi hari ini kami nak memberikan anda pendekatan, pencerahan mengenai vaksin itu sendiri. Fiza, kalau kita tahu vaksin ini diambil sebagai pencegahan untuk memperbaiki apa yang dilalui oleh badan kita sendiri. Dan mungkin Fiza ada sesuatu yang ingin dikongsikan juga. Fakta menarik ya. Ini fakta yang melalui pembacaan lah kan. Ini kalau sebenarnya kalau kita cakap tentang perkataan vaksin itu sendiri sebenarnya diambil daripada perkataan Latin vaccinus yang membawa maksud berkenaan dengan lembu. Ia bermula pada tahun 1796 apabila Dr. Edward Jenner mendapati seorang gadis pemerah susu lembu yang pernah dijangkiti cacar menderita akibat jangkitan cacar lembu. Dan kemudian beliau menjalankan penyelidikan dengan mengambil beberapa titis cecair daripada jangkitan cacar lembu, disuntik ke tangan seorang budak lelaki yang sihat. Selepas 6 minggu, budak lelaki tersebut dipanggil semula dan disuntik dengan cecair dari penyakit cacar, tetapi budak lelaki tersebut sihat dan tidak dijangkiti penyakit cacar. Jadi Sugi, inilah hasil penemuannya telah berjaya menghapuskan penyakit cacar yang telah membunuh jutaan rakyat Eropah, terutama sekali kanak-kanak. Jadi itu adalah antara prinsip penting dalam imunisasi yang telah pun diteruskan sejak daripada abad ke-17 lagi. Wow, 1796 ya. Menarik fakta itu. Baik, doktor dekat sebelah Fiza sebenarnya dah pun menarik juga. Okey, baik. Kami nak memperkenalkan doktor di studio hari ini iaitu Dr. Sakina Sulong selaku pakar perubatan keluarga. Selamat datang doktor. Doktor sihat ya? Alhamdulillah. Doktor juga ahli M3 di Facebook Ya, betul. Yang mana doktor membantu kadang-kadang ada dalam kalangan netizen ataupun kalangan masyarakat ni yang suka tanya doktor Google tapi ni doktor sebenar yang akan membantu menjawab sebarang keraguan di laman media sosial. Okey doktor, hari ini kita nak cakap tentang vaksin Sugi. Kalau kita cakap tentang vaksin ni, kebiasaannya imunisasi ataupun vaksin ni kita tahu seringkali diberikan kepada kanak-kanak ataupun anak-anak kita. Jadi bagi ibu-ibu yang ada anak kecil, dia memang akan sentiasa tahu dan orang putih kata up to date lah tentang apa vaksin-vaksin yang diperlukan. Tetapi secara keseluruhannya, secara ringkasnya, seluruh masyarakat apa yang kita perlu faham dan tahu tentang vaksin ini doktor? Okey, menarik sebab Fiza sebut tentang sejarah just now. Sebab vaksin ini dah wujud dah lama dah. Even sebelum Dr. Edward Jenner memulakan uji kajinya, sebenarnya teknik varikulasi vaksin ni masa tu dia disebut sebagai inoculation. Telah dibawa daripada zaman Khalifah Uthmaniyah di Turki, dibawa oleh seorang pembesar British pada masa itu iaitu Lady Mary Montagu. Dia bawa ke Eropah dan memperkenalkan taktik inokulasi untuk melindungi badan daripada jangkitan smallpox pada masa itu. Penyakit smallpox. Jadi dia dapati bila disuntik lesion
ataupun lesion daripada smallpox tu disuntik pada orang yang sihat, bila orang yang sihat tu terdedah kepada penyakit smallpox, dia tidak dijangkiti. Okey. Itu memang telah didapati pada kita kata berabad-abad lamanya. Dan kemudian dipermodernkan oleh Dr. Edward Jenner. Jadi vaksin ini telah wujud di dunia dah lama. Dan di Malaysia dia wujud sebenarnya zaman sekitar sebelum merdeka, 1956. Vaksin BCG memang dah lama diperkenalkan. Dan smallpox tahun 1970-an. Masa tu kita panggil tanam cacah. Pernah dengar tak tanam cacah? Pernah dengar. So tanam cacah, I think Sugi maybe you tak pernah dengar. Sebab tu saya cakap. Okey. Sugi belum. Sugi kecil lagi maksudnya. Pak Tumor. Tak apa Fiza, we belong to the same. Okay, so tanam cacah apa yang berlaku ialah ia sebenarnya mengaruh sistem badan kita di mana satu antigen ataupun kuman ataupun virus dimasukkan dalam badan kita untuk mengaktifkan sistem pertahanan badan kita supaya ada sel memori yang akan kenal ini satu kuman yang jahat. Dan kemudian ia akan menghasilkan dan mengaktifkan sistem pertahanan badan yang lain, sel limfosit, makrofag untuk menyerang antigen ataupun virus tersebut. So ia adalah khusus bagi kuman tersebut. Dan sel memori ini akan kekal dalam badan kita. Okey. Jadi vaksin yang sekarang yang ada dekat dunia ni, dia yang kita gunakan di negara kita, dia sama ada mengandungi virus yang dilemahkan. Contohnya vaksin untuk BCG, tuberculosis ataupun vaksin untuk measles. Ini mengandungi virus yang dilemahkan. Ataupun ia mengandungi virus yang dah mati. Contoh ini vaksin untuk polio. Atau ia mengandungi sebahagian ataupun protein daripada vaksin tu. Maksudnya vaksin tu tak ada. Kaki dia je mungkin ada. Struktur proteinnya sahaja. Ini dalam vaksin hepatitis. Ini adalah teknologi pembikinan vaksin. So, bila ia dimasukkan dalam badan kanak-kanak ni, badan kanak-kanak itu secara aktif akan menghasilkan mengaktifkan sistem pertahanan badan mereka. Jadi next time sekiranya berlaku jangkitan kuman sekali lagi, apa yang berlaku ialah mula-mula dia dah dapat vaksin katakan pada umur dia 8 bulan. Contohnya lah. Kemudian katakan pada umurnya 2 tahun atau 3 tahun dia dapat jangkitan kuman yang sama. Pada masa tu tubuh dia telah bersedia. Sel memori yang dah memang wujud, dia akan cakap, I know this guy. This is the bad guy. Let's attack him. So semua sistem imunisasi badan akan diaktifkan untuk menyerang antigen tu. Baik. Penerangan yang saya kira cukup mudah untuk difahami. Bila doktor tengah terangkan dalam fikiran saya macam ada kartun. Ada bad guy, good guy, attack. Kaki. Betul kan? Baik doktor. Doktor memang dah orang kata beri penerangan yang sememangnya mudah. Dan seperti yang Fiza katakan, kita sentiasa kaitkan vaksin dengan anak-anak, kanak-kanak kecil sahaja. Mungkin yang dewasa ni, kita bukan orang berilmu sains sangat. Jadi mungkin kita kurang ilmu sains dan persoalannya adalah seringkali vaksin dikaitkan dengan kebaikan sahaja. Adakah vaksin ini mempunyai kelemahan juga yang perlu saya tahu? Ya, memang betul. Ada kelemahan. Kelemahannya ialah pertama, ia khusus untuk penyakit tersebut. Contoh, let's say katakan saya ambil vaksin untuk polio. Ia hanya berguna untuk kuman polio. So tak boleh cakap, kalau saya ambil vaksin polio, saya akan kebal terhadap semua penyakit. That is not true. So kedua, vaksin ini dia ada kesan sampingan yang boleh berlaku. Contoh yang paling kerap berlaku ialah sakit. Siapa yang tak sakit bila kena suntik? Tambah-tambah kalau budak kecil memang dia akan menangis, sakit. Itu yang paling kerap berlaku. Kedua, merah tempat suntikan. Ketiga, demam. Selalunya demam ni berlaku akibat sistem pertahanan badan diaktifkan. So bayi tu mungkin boleh demam. Dan selalunya demam dia 1 atau 2 hari je. Selalu tak berpanjangan. Dan sangat-sangat kita kata jarang berlaku anaphylactic shock ataupun sangat di mana alergik yang sangat teruk. Faham. Itu boleh berlaku. So seandainya kanak-kanak itu dikenal pasti, you tak akan tahu you alergik untuk sesuatu melainkan you dah try. Bila you dah try dan berlaku alergik, doktor akan mengesan perkara tersebut
dan kanak-kanak itu dinasihatkan untuk tidak mendapat suntikan vaksinasi yang khusus untuk yang samalah di masa hadapan. Okey, faham. Dan saya kira ini juga mungkin menjadi persoalan ramai dalam kalangan masyarakat kita. Apatah lagi bila kita berhadapan dengan pandemik global COVID-19 ini. Ini satu perkara yang memberi kejutan juga kepada sistem kesihatan dunia dan juga global. Apabila kita diberitahu berita gembira tentang penemuan vaksin COVID-19 ini, ada pro dan juga kontranya. Ada pihak yang gembira tapi dalam masa yang sama ada pihak yang masih lagi menolak dan meragui tentang keberkesanan vaksin COVID-19 ini. Apatah lagi bila melalui pembacaan. Sebelum ni orang tak baca, doktor. Sekarang orang pun semua mulalah membaca kan. Vaksin ini ada vaksin yang dibuat daripada virus, ada vaksin yang dibuat daripada bakteria. Kalau perkara-perkara ini dan benda-benda ini disuntik masuk ke badan kita, adakah ia akan memberi kesan sampingan, kesan jangka masa panjang, ataupun adakah ini sebenarnya satu konspirasi? Ini yang sering kali kita baca kan. Jadi macam mana kita nak beritahu kepada penonton-penonton kita bagaimana sebenarnya pentingnya juga vaksin ini dalam membantu mengurangkan pandemik COVID-19 ini? Okey. Daripada awal bila COVID mula dilaporkan pada bulan Disember 2019 dan sekarang dah setahun lebih 13 bulan kita menghadapi COVID, seluruh dunia menghadapi COVID ya. Saya nak you all berhenti sejenak dan perhatikan, inilah wabak yang boleh berlaku tanpa vaksin. Di mana suatu masa dahulu, semasa yang seperti yang saya sebut tadi, pernah smallpox pernah berlaku melanda seluruh dunia. Masa tu benua-benua yang terjejas ialah benua Eropah. Ya. Tapi masa tu tiada pergerakan manusia secara global. Saya tak pernah pergi Europe. Pada masa itulah contohnya mak-mak kita tak pernah pergi Europe. Jadi wabak tu mungkin tertumpu pada satu tempat saja. Tapi apabila zaman COVID ni, semua orang bergerak di mana-mana. Kalau kita buka je pintu sempadan negara kita, I'm sure the condition would be lagi teruk. Okey, baik. Inilah keadaan sesuatu wabak boleh berlaku kerana ini melibatkan penyakit jangkitan yang berjangkit melalui udara. The moment you bercakap dengan seseorang yang telah dijangkiti, you mempunyai risiko untuk dijangkiti walaupun dengan hanya berada dalam satu bilik yang sama. Baik. Itulah betapa mudahnya ia dijangkiti. Jadi bagaimana pemahaman masyarakat kita, mereka perlu tahu tentang kepentingan vaksin ini? Ya, sebenarnya saya rasa tanpa vaksin inilah kesusahan kita. Kita nak pergi berjalan tak boleh. Kita nak bercuti pun tak boleh. Inilah kesusahan yang kita terpaksa hadapi kerana nak mengurangkan kejadian ataupun wabak yang sebenarnya dah membunuh lebih 1.7 juta manusia seluruh dunia. Jadi kita perlukan vaksin. Vaksin ni gunanya ialah untuk mencegah, melatih you punya body, melatih you punya badan untuk develop sendiri pertahanan badan you menyerang jangkitan COVID tu seandainya you dapat jangkitan. Okey, baik. Dan Doktor lagi nak saya sambung rasa mungkin ada kerisauan kerisauan orang kata tentang side effect. Satu benda yang you kena ingat ialah kita ada teknologi yang terbaru mRNA. Saya rasa mungkin bila sesuatu orang kata tak kenal maka tak cinta. You never heard about it. So you rasa takut, you rasa sangsi. Tapi bagi kami orang sains ni, kami lebih takut dengan kesan COVID sebab kami dah nampak kesan COVID. Dia membunuh. Dan kalau dia tak bunuh, kalau kita kata pesakit yang survive, dia akan boleh mempunyai komplikasi. Jantung dia punya paru-paru mungkin tak sekuat dulu. Dia mungkin rasa lemah, nak exercise tak macam dulu. Things like this yang saintis, yang doktor nampak. Kesan-kesan akibat COVID. Dan juga pada masa jangka masa panjang kita tak tahu COVID ni macam mana sebab ini kuman yang baru. Baru setahun kita jumpa. Muda lagi. Yes, sangat muda. Sama ada ia boleh menjejaskan bayi dalam kandungan, that is yet to be determined. Yes. Tapi so kita ada dua pilihan. Kalau kita tak nak cuba vaksin, what the choice we have? Kalau kita bandingkan, saya suka Fiza sebut pasal sejarah. Sebab I'm sure kalau Edward Jenner memikirkan tentang side effect perbuatan dia, risiko tu memberi vaksin pada seorang kanak-kanak. Saya ingat nama dia James. Umur dia 8 tahun. Kalau dia memikirkan, kan jadi budak ni mati kan apa kan? Yes, dan teknologi itu takkan diguna pakai. Jadi untuk kita mencuba ataupun orang kata
to gain some, you need to lose some. Inilah percubaan yang harus kita lakukan juga, Sudi. Dan saya kira apa yang doktor terangkan tadi adalah bagi mereka yang mungkin sedang fikirkan kajian bagi vaksin COVID-19 ni masih lagi di peringkat awal. Betul ke saya boleh mempercayai vaksin itu? Jadi apa yang doktor terangkan mungkin boleh memberikan pencerahan serba sedikit lah ya doktor. Baik, saya ada soalan yang cukup menarik buat doktor selepas ini, tapi kami nak dengarkan dahulu apakah pendapat orang ramai di luar sana mengenai vaksin. Silakan. Bagi saya, vaksin ni adalah untuk menghalang benda ataupun sakit yang lagi teruk pada masa akan datang. Sebab apa yang saya belajar, vaksin ni adalah macam dia bagi imun kuat, bagi antibody supaya kita punya imun sistem tu lagi kuat untuk melawan sakit pada masa akan datang. Ini adalah untuk membantu kerajaan dan Kementerian Kesihatan dan juga untuk menyekat virus COVID-19 ini daripada terus merebak supaya kita boleh hidup seperti biasa, seperti tahun 2019 dan sebelum-sebelumnya. Okey, bagi pendapat saya, vaksin itu penting sebab ia mampu untuk membina daya ketahanan badan yang lebih kuat dan pada masa yang sama dapat membina antibody kepada individu tersebut supaya individu tersebut tidak mudah untuk dijangkiti dengan penyakit berjangkit misalnya. Vaksin ni pada saya mereka adalah golongan-golongan yang kurang terdedah ataupun tidak mahu terdedah dengan perkara-perkara yang luar daripada keselesaan mereka. Okay. First of all, saya hormat keputusan mereka sebab mereka juga ada hak untuk memilih untuk tidak mengambil vaksin. Tetapi pada masa yang sama mereka juga harus tahu bahawa ini adalah satu tanggungjawab kita bersama. Jika anda memilih untuk tidak mengambil vaksin, anda seolah-olah merelakan diri untuk menyebarkan penyakit-penyakit yang anda bawa jika anda adalah pembawa. Okey, dan mereka juga harus tahu bahawa pentingnya pengambilan vaksin ini supaya kita dapat membendung penyakit ini, supaya kita dapat mengawal sesuatu penyakit tersebut. Betul, saya setuju dengan apa yang awak katakan tadi itu. Ya, kita harus tahu betapa pentingnya vaksin ni untuk kita membantu membendung penyakit ini. Baik, doktor, kita sebagai orang awam, apa yang kita sering kali boleh lakukan adalah baca, melihat video, begitu sahaja kita dapat ilmu mengenai vaccination dan sebagainya. Tapi mungkin doktor boleh terangkan juga, ada orang berpendapat yang risiko vaksin ini lebih besar daripada virus itu sendiri. Apatah lagi apabila ada berita keluar yang seorang jururawat di Portugal tiba-tiba meninggal dunia setelah mendapat suntikan vaksin ini. Mungkin doktor boleh terangkan. Okey, di zaman sekarang saya tertarik ada seorang kawan saya memperkenalkan dia menyebut satu istilah yang dinamakan infodemik. Sekarang ni bukan je ada pandemik, infodemik pun ada. Maksudnya kebanjiran info-info ataupun maklumat di luar sana yang tanpa batasan. Jadi kadang-kadang sesuatu ilmu ataupun sesuatu maklumat yang sampai pada kita tu kita kena pandai tapis. Contoh macam yang kata berita, asalnya dulu ada satu berita nurse pengsan lepas kena bagi vaksin. Tapi sebenarnya bila nurse tu pengsan, kita kena tengok je apa punca dia. Mungkin dia baru habis daripada late night shift, sangat penat, ataupun mungkin dia ada vagal attack. Bila you terlampau takut, you boleh pengsan. It's not necessarily due to the vaccine itself. Untuk kes yang jururawat di Portugal, di Portugis yang dikatakan meninggal sebab vaksin, saya minta semua bersabar dulu sebab saya difahamkan nurse tu mayatnya terpaksa dilakukan postmortem untuk menentukan punca kematian. Walaupun ia berlaku selepas vaksin diberikan, kita harus memastikan adakah ia ada punca lain. Sebab saya difahamkan nurse jururawat tu bekerja di unit kanser, di ward kanser. Adakah dia mempunyai sebarang masalah kesihatan sebelum tu. Jadi perkara-perkara ni kita kena tengok dulu sebelum kita membuat rumusan. So saya minta pada semua kena berhati-hati sebab bila kita mendengar berita semacam ni, kita ingat ini disebabkan oleh vaksin. Tapi bagi kami, pihak perubatan, kami akan tunggu dulu tengok postmortem. Apa finding daripada postmortem, daripada laporan medical jururawat ni. Adakah betul kematian ini berpunca daripada vaksin? Dan kita harus ingat, dalam pembikinan vaksin, penemuan sesuatu vaksin, dia akan menjalani 4 peringkat kajian.
4 peringkat kajian. Peringkat pertama selalunya dalam kita kata makmal. Ya. Peringkat kedua juga di dalam makmal tapi mungkin diuji pada haiwan. Ya. Peringkat ketiga ia akan diuji pada manusia. Ya, mula-mula manusia yang dalam bilangan yang kecil. Katakan 10,000 orang, ya, tak ramai. Kemudian peringkat yang seterusnya dia akan diuji pada berpuluh-puluh dan beratus-ratus ribu orang. So data tu dah ada. Dan sebelum vaksin dibawa masuk ke Malaysia, data-data ini akan dihantar oleh pengeluar vaksin tu kepada KKM untuk dilihat oleh satu jawatan kuasa yang dianggotai oleh pakar-pakar seramai 11 orang. Jadi mereka akan tengok keselamatan vaksin ni. Data-data yang ada. Sebab itu setiap perkara yang berlaku selepas individu itu disuntik akan dicatatkan dan direkodkan. Pensan. Dan kemudian akan dikatakan jururawat dia kata pensan. Okey, pensan sebab apa? Adakah betul sebab vaksin atau ada punca lain? So semua itu akan dicatat. Dan seandainya berlaku kematian, ia harus diisytiharkan. Seperti laporan yang kita baca tentang laporan vaksin yang dikeluarkan, ada berapa peratus ataupun jumlah kematian disebabkan oleh vaksin tersebut. Dan saya kira macam doktor katakan tadi, infodemik. Ini terlalu apabila kita suka menyebarkan ataupun membaca maklumat tanpa kita tahu kesahihannya. Dan ini juga mungkin ada banyak memberi kesan dan juga impak kepada masyarakat kita ataupun menjadikan mereka ini menjadi lebih takut untuk mendapatkan vaksin ini. Tetapi ini juga kita nak kongsi tentang ada juga segelintir ataupun setengah golongan ini yang sangat-sangat anti-vaksin. Bukan saja vaksin COVID-19 ini, tetapi apa saja vaksin yang dikeluarkan, ada macam-macam perkara yang mereka kongsikan. Katanya konspirasi lah, ada chip lah, membahayakan lah, macam-macam lagi. Doktor, bagaimana kita nak mendidik masyarakat kita bahawa apa yang kita lakukan ini sebenarnya bukan untuk keperluan peribadi, tapi ia untuk kesejahteraan sejagat insan-insan di sekeliling kita. Betul. Okey. Itulah bila infodemik yang keterlaluan di media sosial terutamanya, sebab rakyat Malaysia ni sangat depend ataupun bergantung pada maklumat di media sosial, terutamanya Facebook. So apa saja yang ada diwar-warkan di Facebook, masyarakat kita cepat dapat. Okey, sama ada yang betul, yang sahih ataupun yang tidak sahih. Semua itu tersebar dengan cepat. Jadi saya nak ingatkan pada ibu bapa lah, sebenarnya kita telah menikmati keadaan kita pada hari ini. Kita dapat nikmat kesihatan di mana kita tidak melihat lagi wabak yang satu masa dahulu seperti yang saya sebut tadi, smallpox. Smallpox berjaya dihapuskan daripada muka bumi pada tahun 1980. Selepas tahun 1980, WHO mengisytiharkan tiada lagi wabak smallpox. Dengan penemuan vaksin. Ya, dengan penemuan vaksin. Ya. Kemudian kita berjaya menurunkan jangkitan-jangkitan yang lain. Contoh polio. Selama 27 tahun Malaysia tidak ada kes polio pun. Zero. Ya. Tapi pada tahun 2019 kita ada satu kes. Kita ada satu kes di Sabah. Nah, so itu menunjukkan kebaikan vaksin. Kita menikmati apa yang telah nenek moyang kita, apa yang ibu bapa kita usahakan satu masa dahulu. Saya ingat di surat beranak saya ada tertulis arahan kepada ibu bapa untuk membawa anak ke klinik untuk menerima tanam cacah. That show how old I am. Okay. Arahan untuk tanam cacah. Kalau tidak, didenda RM200. Pada masa itu RM200 adalah satu nilai yang besar. Maafkan saya mencelah doktor, sebelum kita nak menutup perbincangan kita pada hari ini. Ini juga menjadi persoalan kerunsingan ramai dalam kalangan penonton-penonton kita dan juga masyarakat kita. Kalau vaksin ini akan sampai pada Februari nanti, insya-Allah di Malaysia dan akan diberikan kepada rakyat Malaysia, siapa sebenarnya golongan yang dibolehkan ataupun boleh untuk menerima suntikan vaksin ini, dan siapa pula yang tidak boleh ataupun mungkin golongan yang berisikolah untuk mendapatkan vaksin ini? Sepanjang apa yang saya tahu, tiada arahan yang mengatakan wajib semua orang kena ambil vaksin COVID ni kan. Cuma kita punya sasaran, kerajaan kita mensasarkan lebih 85% daripada populasi. Mengikut kenyataan Perdana Menteri kita, ada menyebut golongan yang akan diutamakan ialah frontliners,
frontliner, jururawat, doktor dan pengamal perubatan lah. Kedua ialah golongan yang mempunyai penyakit tidak berjangkit seperti kencing manis, darah tinggi, sakit jantung. Ya. Ini adalah golongan yang dikira berisiko. Warga emas, mereka pun akan mendapat keutamaan. Yang tidak boleh mendapat vaksin COVID ialah kalau mengikut vaksin keluaran Pfizer, ia tidak diuji pada individu yang berumur bawah 18. So jadi ia tidak boleh diberi untuk individu bawah 18 tahun. Tapi kita harap dengan lebih ramai masyarakat kita yang mendapat vaksin, bila katakan okey, you dapat vaksin, Fiza dapat vaksin, Sugi kalau tak dapat vaksin pun sekurang-kurangnya saya tidak akan bila saya dapat jangkitan, saya tak akan menyebarkan kepada Sugi. Sugi akan terlindung walaupun dia tak dapat vaksin. Adakah itu dinamakan sebagai imunisasi kelompok tu? Immunity. Yes. Dan mungkin doktor dah terangkan yang kajian yang dilakukan telah pun melalui 4 fasa. Tapi mungkin ramai lagi yang berpendapat kajian masih lagi di peringkat awal, saya masih meragui keberkesanan vaksin itu sendiri. Dan mungkin di sini doktor boleh sekali lagi tekankanlah bagi mereka yang masih lagi mempunyai kekeliruan, keraguan, apa yang perlu mereka fahami bukan sahaja mengenai vaksin COVID-19 ni, tetapi mengenai vaksin secara amnya. Okey. Vaksin dihasilkan untuk mencegah penyakit. Dia bukan untuk merawat. Dan teknologi vaksin yang ada actually telah wujud daripada bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun yang lampau. Tapi dalam COVID, ya kita beberapa vaksin COVID menggunakan teknologi baru iaitu mRNA. Dan ia telah melalui kita kata fasa kajian yang saya telah sebutkan tadi. Ya, sekarang kita telah pun selesai dengan fasa kajian keempat, ya, dan kita sekarang buat active surveillance. Maksudnya apabila individu itu menerima vaksin yang baru, ia masih dalam peringkat pemantauan. Maksudnya apapun yang berlaku, doktor, pihak penyuluh vaksin harus memantau apa-apa masalah yang berlaku. Okey. Sekarang ni you kena timbangkan who you are going to believe to. If your health provider you are going to believe, then please be with us so that we want to protect you and also your family. We want to protect ourselves too. Sebab tu frontliner yang akan dapat dulu. So frontliner yang akan ambil risiko tu dulu. Because that show how much we trust in that science, apa kita kata teknologi pembikinan vaksin. Saya kira ini juga menjawab persoalan rakan-rakan kita di Facebook yang banyak bertanya soalan ataupun mungkin meninggalkan komen-komen di Facebook yang mana barisan-barisan hadapan termasuk doktor-doktor yang akan mengambil risiko untuk mencuba vaksin ini dahulu. Pesanan ringkas, secara ringkas ni kepada semua penonton-penonton kita tentang apa yang mereka perlu tahu tentang topik yang kita bawakan hari ini, doktor. Okey, saya bersyukur. Saya rasa saya bersyukur sebab kenapa vaksin itu datang. Kerana ada hikmahnya sebab ia mungkin menunjukkan keadaan kepada kita how the world would be without a vaccine. Okey, baik. Seperti yang doktor katakan, memang infonya banyak di luar sana, tapi kita harus pandai bijak dalam menapis apa yang perlu kita ambil sahaja. Janganlah kita percaya semuanya secara membuta tuli, kan? Okey, baik. Kami nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Dr. Sakinah Sulong. Terima kasih doktor sebab sebenarnya saya sendiri banyak yang saya belajar hari ini. Saya memang dengar macam doktor tengah bercerita je tadi. Dan kita harapkan apa yang dikongsikan oleh doktor datang dari jauh, dari Johor hari ini dapat memberi manfaat yang berguna untuk anda semua penonton wanita hari ini. Kalau nak dapatkan maklumat, pastikan anda dapat maklumat yang sahih dan daripada mereka yang lebih pakar dan juga bertauliah.